Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini 25 hari bulan September 2021, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut, surah yang ke-29, juzuk yang ke-20. Perbincangan kita pada kali ini bermula ayat 28. Ayat 28 sehingga ayat 30. 3 ayat saja perbincangan, kerana kita ada lagi sesi kedua nanti tanya jawab, insya-Allah. Para pelajar sekalian, kisah Nabi Lut. Kisah Nabi Lut ini datangnya selepas kisah Nabi Ibrahim AS. Sebab apa? Sebab dia berhijrah bersama dengan Ibrahim. Kemudian masa pun sama, tempat lokasi berdakwah pun hampir dekat. Makna Nabi Ibrahim di Palestin, Lut di Sadum. Kawasan lokasi dia dekat. Jadi waktu anak pergi ke Urdun, Jordan, dia orang bawa lah, tunjuk laut mati tu, tempat dikatakan matinya terbalik bumi Sadum tu, dekat lah. Dia orang tunjuk alam Palestin, bendera Palestin tu nampak. Jadi para pelajar sekalian, dia punya masa yang berdekatan, tempat pun hampir dekat-dekat. Maka kita akan tengok dalam siri episod Nabi Lut, tidak ditonjolkan ayat menyebut tentang dakwah dia ataupun isi kandungan dakwah Nabi Lut AS, sebagaimana para anbiya alaihimussalatu wassalam yang lain, dakwah dia kepada tauhid nampak. Tapi cerita Nabi Lut ni lebih kepada episod dia berdepan dengan puak-puak LGBT, puak-puak golongan al-fawahish, yang duk main fahisyah, jantan sama jantan. Cuma ada juga disebut oleh Nabi Lut alaihissalam dalam dakwah dia ni, ada juga disebut, tuan-tuan tanda, dalam surah Hud. Dalam surah Hud ayat 78 dan surah Asy-Syu'ara ayat 163, Nabi Lut sebut juga fattaqullah. Fattaqullah maknanya ada disebut. Dan dalam suratul Hijri ayat 69 disebut dengan wattaqullah. Maknanya isi, dalam bahasa kita panggil maghza, isi kandungan dakwah Nabi Lut tu jelas. Cuma kenapa dalam ayat-ayat yang kita baca ini tidak disebut dasar-dasar tauhid yang dibawa oleh Nabi Lut alaihissalam? Para ulama mengatakan waqad ata bihi Ibrahim wa sabaqahu ilaih. Oleh kerana fokus asas tauhid itu, dakwah itu telah diterangkan dalam kisah Nabi Ibrahim,
Jadi Nabi Lut ini difokuskan kepada satu agenda besar, agenda LGBT yang belum pernah terjadi dalam dunia ini. Puak-puak kaum Sadum, mereka jenayah seks songsang ini direka oleh mereka. Belum ada lagi, belum daripada mereka ini tidak ada penyakit itu. Perangai lagu itu belum ada. Yang adanya bermula dengan siapa? Dengan puak-puak Nabi Lut. Cuma sebelum Lut ni, Nabi Ibrahim AS, dia sudah bawa apa? Sudah bawa dakwah tu tauhid. Jadi kita panggil macam pembahagian lah. Nabi Lut ni sama. Dakwah dianya seperti yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Dan dia juga semasa dengan Nabi Ibrahim. Alhamdulillah. Ini untuk kita nak faham, nak memahami kisah yang menarik ini. Mana kisah dalam Quran semuanya menarik, tuan-tuan. Tak ada yang tak menarik lah. Yang tak menariknya kalau kita baca tak faham. Lagi tak menarik, langsung tak baca Quran. Ini lagi dahsyat, lagi berat. Baik. Muslimin dan muslimat pada pelajar sekalian, kita baca ayat yang kita nak huraikan. Kemudian kita pergi kepada huraian ayatnya, insya-Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين. Allahu Akbar. Ayat ini Allah SWT ceritakan mubayyinan ibtila al-Lut biqaumihi wabtila'hum bihi. Allah Ta'ala uji Nabi Lut dengan kerenah kaumnya, dan kaum Sadum diuji dengan kedatangan Nabi Lut ke kampung mereka. Dua-dua teruji, dua-dua itu melalui proses pertempuran yang begitu dahsyat. Puak-puak kampung ni bahasa jenis main jantan. Nabi Lut nak kembalikan mereka ke dasar fitrah. Sebab itu beberapa kejahatan ataupun kebejatan jenayah yang dibuat oleh puak-puak Lut ini ada beberapa kategori yang telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini. Baik para pelajar sekalian, kita pergi kepada satu-satu ayat. Jelaslah kepada kita tadi dakwah Nabi Lut telah didahului oleh Nabi Ibrahim AS. Sebab apa? Sebab waktu Ibrahim datang, dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla, pada saat itu dunia itu kosong daripada dakwah tauhid. Mana dakwah tauhid ini telah diselewengkan. Dia peringkat satu-satu. Dalam siri yang lepas kita bincang tentang Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ni dihantar oleh Allah Ta'ala ataupun dibangkit oleh Allah Azza wa Jalla bila setelah berlakunya penyelewengan akidah oleh masyarakat pada waktu itu,
dengan mengambil patung-patung, diukirnya patung orang-orang yang soleh, akhir sekali menjadi penyembahan sebab berlakunya penyembahan berhala di atas dunia ni. Kenapa? Al-ghulu fi hubbis salihin, kerana melampau dalam mengasihi orang-orang soleh, akhir sekali dibuat patung, digosok, disembah. Dipanggil transformasi pelan-pelan. Jadi koho-koho Kelantan kata. Syaitan ni dia tak putus asa. Syaitan dia tidak putus asa ataupun dia tidak putus harap. Lama masa strategi berbaloi kata orang apabila manusia sudah dapat disyirikkan terhadap Allah Azza wa Jalla. Tengok tafsir ayat 28. Tuan-tuan, ayat 28 ini bagi jemaah yang ada pimpinan Ar-Rahman, muka surat 853. Nabi Ibrahim berpindah keluar dari Babil bersama dengan Sarah dan juga diikuti oleh Lut. 3 orang dia keluar. Kemudian mereka bina semula masyarakat itu dengan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, tetapi terpaksa melalui jalan yang begitu dahsyat. Nabi Ibrahim telah diuji dengan dibakar. Nabi Lut juga telah dicabar oleh kaumnya untuk nak halau keluar daripada kampung. Ayat 28. Walutan idh qala liqaumih. Dan ingatlah peristiwa Nabi Lut alaihi salam. Tatkala ia berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kamu melakukan perbuatan yang keji. Nabi Lut kata, mu ni telah melakukan perbuatan yang keji. Setakat mana keji? Ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin, yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari penduduk alam sebelum ini. Mana jenayah LGBT ni, puak-puak Kurasadum menjadi pelopor ataupun penaja utama yang pertama mula buat benda ni. Jadi alhamdulillah, maknanya kita pindah ayat daripada Ibrahim kepada Nabi Lut alaihissalam ini kerana dia bersama dengan Ibrahim diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla keluar daripada negeri dia. Allahu Akbar. Nabi Ibrahim dari sudut dakwah, Nabi Lut dari sudut nak menghalang kemungkaran yang berlaku pada masa itu. Baik, tengok ayat ini menunjukkan bahawa Lut mengingkari. Dia tak sebut dah cerita Nabi Lut mengembara banyak jauh mana, sudah disebut dalam ayat yang lepas ataupun kita sudah bincang dalam surah yang lalu. Para pelajar, kita letak nombor engkar. Nabi Lut ni engkar kepada 3 perangai tingkah laku buruk yang dibuat oleh puak-puak Sadum. Yang pertama, letak nombor yang pertama, innakum lata'tuna al-fahishah. Kamu, puak-puak Sadum telah melakukan perbuatan fahishah ni, benda keji. Fawahish, fahishah ke mungkar tu keji jahat belaka, tapi fawahish ni biasa digunakan dalam perkara-perkara keji, kotoran yang berkait dengan maruah diri. Itu dia panggil fahishah. Macam ni lah, main liwat, zina, LGBT ni yang main betina sama betina, itu dia panggil fawahish, benda keji. Maknanya kemungkaran tu ada kategori jugalah, ada kategori juga.
Fahisyah ay bi ityani zukur fi adbarihim. Melakukan dia panggil apa ni? Homoseks. Bahasanya. Kita malah nak sebut benda ni dan budak-budak duk dengar. Allahu akbar. Bahasa Al-Quran bahasa yang indah. Dia tak sebut benda-benda yang keji. Bahasa yang orang panggil lucah, tak ada. Jadi kita penafsir atau penghurai pun janganlah guna bahasa laser sangat. Gunalah bahasa berlapik. Bahasa yang apa ni, orang panggil tidak direct sangat, tapi orang faham. Al-Quran ini sesuai dibaca oleh kanak-kanak, remaja, orang tua, semua sesuai. Sebab bahasa dia harmoni, sopan, itu bahasa yang diajar oleh Allah Azza wa Jalla. Ana ada keluarga kita, pagi-pagi ni anak dia kecil, berapa tahun ya umur? Setahun lebih ke apa. Dia bila mak dia ke ayah dia tengok, nenek dia tengok kuliah, dia pergi duduk. Tapi biasanya waktu tengok kuliah, budak kan biasalah duduk menerak sambil-sambil hisap pek ya. Bila dia jumpa dengan kita, ini cerita pelik ni. Dia jumpa, jadi ayah dia tanya, kenal tak ni? Ustaz, kenal? Dia pun tengok. Akhirnya budak ni duduk menerak. Dia tengok, dia pun senyum. Ayah dia kata memang dia kalau dia tengok TV, tengok video kita ni, budak-budak kan dia duduk menerak sambil-sambil duduk minum pek. Jadi dia nak tengok kita tu, dia menerak juga tengok. Dia pun senyum, dia tunjuk. Ni pakcik ni lah duduk kuliah pagi-pagi ni. Masya Allah, tabarakallah. Allah yahfazuhum. Jadi ini bahasa Al-Quran, bahasa yang lunak, bahasa yang sopan. Kita para pendakwah pun sopan lah juga. Jangan buat bahasa-bahasa yang orang dengar tu orang panggil geli telinga dengar. Jangan. Baik. Allah kata apa? Innakum lata'tunal fahisha, kamu telah melakukan perbuatan yang keji. Bila kita buka makna fahisha dalam kitab-kitab bahasa, maka ulama bahasa kata fawahish ini keji yang terlibat dengan jenayah seks. Itu dia panggil fawahish. Tak kira lah jantan sama jantan, betina sama betina, jantan dengan betina yang berzina, itu semua fawahish. Na'udzubillah. Allahumma inna na'udzubika minal fawahish ma zahara minha wa ma batan. Baik. Nabi Lut kata apa? Itu yang pertama. Untuk tanda yang pertama, jenayah dianya jenayah homoseks ataupun sodomi. Ambil daripada Qura Sadum. Yang kedua, tengok dalam ayat yang sama lagi. Ayat yang ke-29 menjelaskan perbuatan yang kata tidak pernah dibuat oleh orang lain di atas dunia ini. Allah Ta'ala jelaskan apa bentuk jenayah tu. A'innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan. La. Tengok ayat semula. A'innakum lata'tuna ar-rijal. A'innakum lata'tuna ar-rijal. A'innakum latujami'una ar-rijal fi adbarihim. Kerja puak kamu ni pergi jimak laki jantan di dubur mereka tempat apa? Itu tempat keluar, bukan tempat masuk, kata. Satu. Jenayah yang kedua, letak nak nombor. Wa taqta'u las-sabil. Patutkah kamu mendatangi lelaki untuk memuaskan nafsu syahwat kamu, sedangkan wanita ada, perempuan ada. Kenapa kamu pergi cari tempat yang tidak disediakan untuk itu? Kahwinlah, perempuan ada. Yang kedua, wa taqta'una as-sabil. Ay taqta'una, dan kamu memotong jalan lalu lalang untuk tujuan jahat kamu. Tuan-tuan kena ingat, bahasa Arab ni kalau kata qat'us sabil ataupun qati'ut tariq, orang yang duduk menyekat orang di tengah jalan. Apa dia sekat, dia buat apa? Dalam tafsir kata
Qat'ut tariq ni macam perampok. Dia panggil qat'ut tariq, dia dengan makna perampok. Orang lalu khianat. Ai at-tasaddi lil marin, bila orang lalu dalam kampung mereka ni, mereka akan sekat, mereka khianat, mengambil harta, itu dia panggil jenayah. Selain daripada LGBT, jenayah puak-puak sadum ni jarang tuan-tuan dengar yang ni. Dalam Quran ada, cuma kita mungkin bila kita tidak tadabbur, kita tak nampak. Ingat duk nampak Lut ni, kaum Lut ni kerja dia jatuh sama jatuh. Tapi dua lagi dosa mungkar yang mereka buat. Yang kedua iaitu taqta'un as-sabil, duk sekat orang. Perampok ramai di zaman tu. Au qatli anfusihim. Bila dia sekat orang, nak rampas barang orang, mungkin tuan-tuan barang tu berani, mereka akan lawan. Bila lawan, berlaku pembunuhan. Dua. Yang ketiga, dia sekat orang ni. Tengok yang comel-comel, au ikrahim alal fahisha, dia paksa supaya buat benda fahisyah, benda keji tu. Inilah dia panggil fasad. Perbuatan jahat dia ni dua jenayah. Jenayah yang kedua, menyekat orang dengan merompok dan merogoh dan macam-macam. Rogoh jantan lah tapi. Yang ketiga, tengok ni. Yang ketiga, wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Dan kamu pula melakukan perbuatan yang mungkar di tempat perkumpulan kamu. Dia panggil nadi. Nadi ni bahasa Arab, kalau bahasa kita panggil kelab. Kelab mungkar. LGBT, menyekat orang tengah jalan, merompok, merampas, merogol, membunuh. Yang ketiga, dia ada kelab tempat dia berkumpul. Dia panggil kelab mungkar. Nak panggil apa? Kelab malam ke? Yang penting kelak dia mungkar, di situlah tempat dia merancang nak buat jahat, tempat dia buat jahat, tempat dia mabuk, tempat macam-macam. Ai wa taf'aluna fi majalisikum allati tajtami'una fiha ma qabuha minal aqwali wal a'mal. Oh, dia ada kelak. Jangan main. Standard juga puak-puak geng-geng sodomi ni, puak-puak kura sadum ni. Selain daripada dia buat jahat tengah jalan, dia ada kelab. Habis dia puas hidup main ngenak orang, dia mari duduk kelab dia tu. Kelab gay, kelab jantan sama jantan, kelab nak buat perancangan jahat, kelab dia mabuk situ, kelab. Yang penting ada 3 tempat, 3 perkara jenayah kaum Lut. Bila Nabi Lut nasihat, menyekat perbuatan jahat mereka, melarang daripada meneruskan perbuatan yang keji, sepatutnya dia dengarlah nasihat. Terima kasih Lut. Dalam dunia ni ada lagi orang yang peka, orang yang nak menyelamatkan kami. Sepatutnya kita, tapi orang sudah mabuk ni. Fi sakratihim ya'mahun, kan? Dalam ayat lain Allah gambarkan macam mana dia nak dengar nasihat. Dia dalam kemabukan. Mabuk apa orang nak panggil dia? Mabuk kepayang ke? Mabuk jantan ke? Mabuk ni banyak jenis, bukan mabuk arak je. Macam-macam mabuk dah. Mabuk dunia. Na'udzubillahi min ghadabillah. Sarang maksiat dia panggil ni. Kelab mungkar ni. Bila Nabi Lut nasihat dengan baik, tegur. Sebagai pendakwah kita kena tegur. Orang terima, alhamdulillah. Kalau mereka tak terima, kita kata kita telah menjalankan tanggungjawab. Manusia tak akan terima mudah-mudah nasihat orang. Geng-geng sodomi kaum Lut ni pun, dia tahu perbuatan dia tu jahat, tapi tak mudah nak mengalah. Sebab kadang-kadang kita dikongkong oleh kehendak nafsu, dikongkong oleh pengaruh, macam-macam pengaruh atas dunia ini. Maka
inilah yang kita bimbang hari ini. Nasihat tidak didengari dengan baik, bahkan nasihat itu dianggap sebagai halangan, nasihat dianggap sebagai pengacauan. Na'udzubillah. Baiklah, kita pergi kepada respon puak-puak Qura Sadum kepada nasihat Nabi Lut. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ. Berani dia orang, ya. Maka kaumnya tidak menjawab. Dia tak respon dengan baik kepada nasihat Nabi Lut. Sebaliknya, mereka jawab dengan berkata secara mengejek-ngejek. Perli, Lut. Ayat dia, Lut, datangkanlah kepada kami azab dari Allah. Tengok ni para jemaah sekalian. Allah gambarkan perkataan mereka bi'azabillah. Lut sebutkan apa dia? Allah cakap Allah. Buat mari, minta dengan Allah hantar mari azab. Mana dia sudah menerima adanya Allah. Dia terima adanya Allah. Tapi dia tidak beriman dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau beriman, dia berhentilah perbuatan jahat tu. Tapi oleh kerana dia tidak beriman, dia buat benda mungkar, benda keji, cabar Tuhan pula. In kunta minas sadiqin. Bawa mari azab dari Allah yang kau janjikan itu jika betul engkau dari orang yang benar. Di sini para ulama tadabbur mengatakan bahawa dakwah Nabi Lut sudah sampai. Mana sudah masuk dalam telinga puak-puak Sadum, Allah sudah ada, dia tahu. Tapi apa boleh buat? Mereka kafir, mereka jahat, mereka buat benda fahisyah, benda mungkar, cabar Nabi Lut pula. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, mereka cabar Nabi Lut AS. Sebab apa dia berani? Dia berani kata, kita orang beriman ni tak akan berani nak cabar pendakwah. Buat mari azabmu, azab Tuhan, sebab kita tahu Allah ada. Tapi oleh kerana puak dia tu tahu kata je azab Allah, dia tahu kata Allah tapi dia tak beriman dengan Allah, maka dia pun berani mencabar Nabi Lut. Sebab dalam i'tikad dia Lut ni bohong. Itu sebab dalam i'tikad pegangan dia Nabi Lut bohong. Jadi dia pun beranilah cabar. Ni kita kadang-kadang orang yang berani cabar orang ni, berani cabar Tuhan ni sebab dia tak yakin dengan Allah Azza wa Jalla. Orang yang yakin, orang yang percaya, mereka tidak akan mencabar. Bahkan dengar nama Allah menggigil kita. Karena itu menjadi kewajipan fardu ain bagi setiap hamba Allah Ta'ala ini, kita kena kenal Allah melalui tiga perkara. Para pelajar, tanda ini ilmu fardu ain. Mana sambil kita duk tadabbur Quran ni untuk apa? Untuk fardu ain. Nak faham tentang Allah, tentang Rasul, tentang agama. Tidak semestinya kena tulis buku di kulit kitab saya ni kelas fardu ain subjek Quran. Inilah Al-Quran tu sendiri sumber kepada fardu ain duduk di mana? Duduk di Al-Quran. Kita kadang-kadang fardu ain tapi pergi ambil fardu lain, campur sana campur sini. Kadang-kadang masuk juga ajaran-ajaran yang pelik, ajaran batiniah, ajaran Syiah. Bergaul habis jadi rojok, jadi kata rojok yang makan capur-capur pas sembuh. Macam-macam. Maka agama ni dia ada sumber, ada masdar, ada marja'. Jangan main sewenang-wenangnya. Baiklah. Allah, dia tahu bi'azabillah. Dia tahu, sebut je. Sebab nak cabar Lut, dia sebut nama Tuhan. Baik.
Lut, muda sebut Allah Allah, panggil minta dengan Tuhan tak bagi azab. Bosanlah main dengan Lut macam ni, kacau kita. Nah. Kalau Kelantan kata, serabut aku main dengan Lut ni. Gitulah. Bosan. Para Nabi alaihimussalatu wassalam, mereka biasanya bersifat dengan rahmah. Bersifat dengan kasih sayang. Nak menyelamatkan umat. Tetapi, batasan rahmat, batasan kasih sayang, ada tempo dan ada sempadan. Kita jangan sentiasa dipijak oleh orang. Sabar. Orang kena kita, sabar. Orang kata apa, sabar. Tapi ada kala kita kena jenguk juga kepala. Kenapa? Awak buat macam ni kat saya. Kenapa? Ibarat orang tua-tua, dia kata katak dalam kasut kita ni. Kalau kita masuk, lembik ada katak, kita keluarkan dia, tak ada apa-apa, dia lompat pom-pom pergi. Tapi kalau dalam kasut kita ada katak, kita duduk tekan juga, dia gigit kaki. Itu dia panggil. Maknanya kita ni jangan mengalah lah, tapi ada tempo. Nabi Lut alaihissalam bila sudah tengok kemuncak penentangan puak-puak Sadum ni kepada dia, melampau sangat dah, barulah Nabi Lut angkat tangan. Tengok ayat 30. Qala rabbinsurni 'alal qaumil mufsidin. Nabi Lut pun berdoa dengan berkata, Ya Rabb, wahai Tuhanku, unsurni ya Rabb, tolonglah aku, tolonglah akan daku terhadap kaum yang melakukan kerusakan dan penderhakaan di atas muka dunia ini. Nabi Lut sudah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam kisah yang lepas, Nabi Nuh alaihissalam setelah diberi maklum, menerima wahyu bahawa tak ada lagi orang beriman, ketika itulah Nabi Nuh berdoa supaya matikan puak-puak kafir ni. Nabi Lut sama juga, setelah dia tengok puak-puak Sadum ni sudah melampau, kerah kepala sangat, lawan juga, maka barulah Nabi Lut berdoa. Tadi kita sebut nak kenal Allah Ta'ala melalui tiga perkara kan. Tuan-tuan tanda, tulis. Yang pertama, kita kenal Allah melalui nama-namanya. Kenal Allah melalui nama-nama dia. Dia panggil Asma'ul Husna. Asma'ul Husna, nama Allah yang maha indah. Nama Allah ni. Kemudian yang kedua, kita kenal Allah melalui sifat. Sifatuhu al-ula. Sifat Allah Ta'ala yang maha tinggi. Gitu orang panggil. Bahasa dianya, nama Allah yang maha indah, Asma'ul Husna. Wasifat al-ula, sifat Allah Ta'ala yang maha tinggi. Dua. Cara yang nak kenal yang ketiga, iaitulah melalui makhluqatillah, makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah. Kita tengok makhluk, tengok alam, cakrawala, tengok langit, tengok matahari, tengok bulan. Tuhan besar-besar. Turun bawah pula, tengok bukit, tengok bukau, tengok pokok-pokok. Pergi tengok pula hayawan kecil-kecil, semut, nyamak. Dalam surah kita ni, suratul Ankabut, insya-Allah kita cuba nak tadabbur, nak mencari kekuatan jiwa kita. Bagaimana kenapa Allah Ta'ala sebut Al-Ankabut, laba-laba. Tuan-tuan ingat ni, surah kita ni nama dia suratul Ankabut, surah yang menyebut tentang laba-laba. Akan datang nanti ayat depan ni,
kita akan jumpa dengan laba-laba. Ketika itulah para pelajar, para jemaah sekalian, kita kena perhatikan kenapa Allah Ta'ala sebut hayawan. Ada buku ni yang diterbit oleh sahabat kita, Al-Hayawan fil Quran. Hayawan-hayawan yang Allah sebut nama dia dalam Quran. Cuba tuan-tuan senaraikan yang kita ingat. Baik, surah ini Ankabut. Lagi Suratun Namli, baru je kita lalu. Semut. Lagi surah Al-Baqarah, lembu. Seterusnya surah Al-Fil, gajah. Yang tak ada nama surah Ba'udah, nyamuk. Apa lagi hayawan yang ada ni? Himar. Kamathalil himar, donkey. Sebut. Jadi ada buku dia kumpul hayawan fil Quran. Mengapa Allah pilih 2-3 ekor binatang ini disebut dalam Quran? Hudhud ada. Banyaklah apa ni? Al-Jarada wal Qummala wad Dafadi. Nama-nama yang ada dalam Quran ni. Alhamdulillah para jemaah sekalian, ilmu tadabbur ni, ilmu inilah mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab kita tahu Suratul Nahli, lebah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuan-tuan kata Alhamdulillah. Dengan tadabbur inilah kita nampak hikmah Allah Ta'ala di sebalik perkara-perkara yang disebut, yang dibincangkan. Jadi nak kenal Allah Ta'ala, ingat bagaimana cara? Dengan mengetahui nama-nama dia, dengan mengetahui sifat-sifat Allah, dengan memerhatikan makhlukatillah. Baiklah para pelajar sekalian, saya nak tamatkan perbincangan ini dengan ayat 30. Setelah Nabi Lut berpuas hati, dakwah dia telah pun berjalan dengan baik, tapi ditentang oleh puak-puak Sadum. Mereka masih lagi degil, mereka kerah kepala. Barulah Nabi Lut AS minta doa dengan Allah. Qala Rabbi, wahai Tuhanku, unsurni alal qaumil mufsidin, bantulah aku untuk menghadapi kerana puak-puak yang melakukan kerusakan ini. Bagaimana cara Tuhan binasakan mereka? Kita tengok dalam ayat yang berikut, ayat 31, insya-Allah. Baik para pelajar sekalian, mari kita balik kepada tadabbur fawaid. Ayat 3 ayat je, tapi kita nak korek, kita nak bongkar, kita nak kaih. Kata nak kaih ni makna keluar. Apakah pengajaran yang dapat kita ambil daripada 3 ayat? Nampak dia pendek, tapi dia punya fawaid tarbawiyah, al-fawaid al-ilmiyah yang dapat kita kutip di sini, paling kurang seperti biasa 10 perkara. Baik, sebenarnya kita masa tak cukup. Kalau tidak, saya bagi peluang kepada para jemaah untuk istimbat. Kita perhati ayat yang kita belajar ni, keluarkan dia punya fawaid. Boleh tak? Coba tulis. Apakah faedah yang pertama yang kita dapat daripada ayat yang kita baca ini? Ni kita ni sudah melalui proses peringkat kedua dah. Peringkat para pelajar, coba tadabbur ayat ni, apa yang Allah nak sebut kepada kita. Yang pertama, ya nak tulis lah, tak apa. Nanti kita tengok nanti. Admin kita boleh kumpul, kita tengok bagaimana dia punya kepahaman yang dapat oleh para pelajar sekalian. Baik, saya bagi dululah supaya tak habis masa lama. Yang pertama, qala Allah Ta'ala wa lutan idh qala liqaumih. Nabi Lut, ingatlah Nabi Lut ketika dia berkata kepada kaumnya. Kata di ulama, al-amru bizikri haula'il fudala. Allah Ta'ala perintahkan supaya ingat nama-nama ini. Wazkur Nabi Lut.
Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, bukan semata-mata nak sebut nama saja. Bukan sekadar nak dengar cerita saja. La, ada lagi sebalik cerita, matlamat yang besar, wahwa al-iqtida'u bihim. Allah Ta'ala perintahkan supaya kita fabihudahu muqtadih, dengan gaya para pendakwah, para nabi-nabi, Rasul-Rasul alaihimussalam, salatu wassalam, itulah kamu ikut jejak langkah mereka. Ikut berdakwah, ikut ajak manusia kepada tauhid. Para nabi sabar ke tak sabar dalam dakwah? Sabar. Fasbiru kama sabaru. Allah. Kita kena sabar sebagaimana sabarnya nabi-nabi, Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam, kama sabar ulul azmi, sebagaimana Rasul-Rasul yang ulul azmi sabar berdepan dengan kerenah kaumnya. Kalau setakat baca Quran tak mau sabar, buat apa? Ini rugi kita. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, Allah sebut di sini, ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin. Perbuatanmu ni tak pernah dibuat oleh orang. Keji sangat-sangat dosa kamu ni. Maka ulama tadabbur kata, para pendakwah mesti sebut kemungkaran dan keburukan serta kekejian mungkar itu. Biar nampak orang macam kita tengok benda mungkar pada negara ni, riba. Kita kata bagaimana kejinya sifat riba ini, sebut jijik. Kerajaan pernah tulis, saya baca tentang pencegahan rasuah, jenayah rasuah. Dia panggil apa ni? Sangat menjijikkan. Jadi kena sebut lah. Benda-benda mungkar ni kita nampak, biar nampak keji benda tu. Biar orang nak buat tu rasa, aku ni tak maulah. Pergaulan bebas, seks bebas, tak ada seks bebas, seks haram yang ada. Kita ni kadang-kadang salah guna istilah, dia kata seks bebas. Mana ada seks bebas dalam Islam? Seks bebas ni kambing, monyet, adalah seks bebas. Tapi bagi manusia, no seks bebas, tidak ada. Yang adanya halal ataupun haram. Bebas tak ada. Nak bebas boleh, kahwin, bebaslah dengan isteri. Itu pun ada waktu PKP dia juga. Jangan main-main. Isteri pun dia ada PKP. Belajarlah bahasa PKP ni. Waktu isteri uzur, itu dia panggil waktu PKP. Waktu dia, yalah, ada masa-masa tertentu. Allah nak didik manusia ni supaya sabar, bertenang. Ada waktunya. Baik. 3. Innakum la ta'tuna ar-rijal wa taqta'una as-sabil wa ta'tuna fi nadikumul munkar wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Perbuatan kaum Sado ni 3 kan. Selain daripada dia mereka syirik, liwat, homoseks, kena kepada orang, sekat jalan. Yang ketiganya, kelak mungkar. Kelak mungkar ni, maka kita para orang yang beriman, jangan ada kelak mungkar, jangan ada. Dia kata bukan kelak mungkar ni Ustaz. Ini kelak mengopi. Ni bahasa ni. Bahasa mengopi ni pun bahasa mengopi, membawang. Tak seguna. Habis Abu Anas suruh guna apa? Mengumpat. Sebut direct the point. Kalau kita kata petang ni kita ada majlis mengumpat di sini. Mari. Siapa nak mengumpat, mari. Bila dia tukar nama, tak nampak lah. Mengumpat tu nampak apa? Nampak membawang, mengopi, meroti canai. Yang sebenarnya majlis meratah orang tu. Na'udzubillah. Allah Ta'ala gambarkan jijiknya perbuatan mengumpat ini. Ayhabbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu.
Tuhan kata mu suka ke nak makan apa? Nak makan bangkai daging saudara kamu yang mati. Nak makan? Kambing mati pun kita tak makan, apa lagi nak makan daging saudara sendiri. Allah Ta'ala gambarkan bentuk-bentuk manusia ni jijik sehingga kita rasa tak boleh. Tapi kadang-kadang dosa-dosa itu tidak dijijikkan dia sebab telah menjadi satu normalisasi dalam sebahagian masyarakat. Di antara dosa yang tak jijik, saya rasa tuan-tuan dan puan-puan yang ada kepiah cotik atas kepala, ada songkok, ada kain tuduh ni, di antara yang tidak jijik, riba. Tak jijik. Kenapa riba tak jijik? Lesh, sebab tak ada akta riba tu sebagai suatu benda yang diharamkan oleh pihak pemerintah. Haram apa? Kita keluar lesen. Sekarang ni kita tegur bagaimana kita nak nampak jijiknya perbuatan judi. Jijiknya perbuatan judi. Jijik apa judi? Apa Abu Anas ni cakap? Judi ni kita punya hasil besar untuk negara. Tuan-tuan dan puan-puan, sampaikanlah hasrat kita umat Islam ini kepada Menteri Keuangan ataupun siapa saja yang bertanggungjawab mengeluarkan lesen judi, yang bertanggungjawab mengeluarkan, kita kata tidak, negara ini tidak akan aman, tidak akan maju, tidak akan mendapat keberkatan kalaulah permainan jenayah najis judi itu masih lagi diberi ruang dalam negara kita. Sampai ada seorang dulu pejuang, dia tulis buku tu saya dulu ada buku kecil ya, tapi sudah diambil oleh banjir 2014 dulu. Tajuk dia Darul Kasino. Dia buat contoh sebuah bukit dekat dengan sekitar Kuala Lumpur tu ada bukit. Bukit buat apa? Bukit dia tempat judi. Sampai nama dia Darul Kasino kat situ. Na'udzubillah. Baik kita semua benda biar nampak jijik di mata masyarakat, barulah orang tengok ini mungkar. Jadi kita kena, maka dalam kelak-kelak kita ni jangan guna benda-benda yang nampak baik, benda mungkar lah. Tengok, wa ta'tuna fi nadikumul mungkar. Majlis-majlis kita jangan ada mengumpat. Majlis ilmu kita biar jadi majlis ilmu. Majlis apa saja yang kita ada grup-grup ni, biarlah majlis kita harmoni. Jangan dimasukkan benda-benda yang mungkar dalam tu. Kadang-kadang tuan-tuan ingat, dalam grup kita ni, grup masjid, grup kuliah, masuk juga kan gambar-gambar wanita, video-video perempuan yang tak tutup aurat. Mungkar itu. Masalahnya ni apa saja ni, amai gambar orang ni, ambil muka orang, dia tulis mantap, gitu, angkat tangan. Yang buat gambar tu muka orang sungguh, mungkar itu, jangan buat. Kalau buat gambar kartun ke gambar monyet, tak apalah. Ni gambar siapa? Gambar orang. Lah, jangan perlimai orang. Jangan main. Lebih-lebih lagi kalau ambil gambar wanita. Baik, kita pergi kepada yang keempat. Yang keempat, masyarakat kita ni sebagai pendakwah, tengok. Nabi Lut kata apa? Qalu in kunta minas sadiqin. Dia cabar Nabi Lut setelah Nabi Lut memberi amaran kepada mereka. Beri amaran kepada mereka, jangan buat, jangan teruskan perbuatan mungkar ini. Nanti kamu apa? Dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka tugas pendakwah, tuan-tuan tulis, tugas pendakwah mubasyiran wa munzira, beri khabar gembira. Projek mega kita kempen, puasa sunat kita kempen, sedekah kita kempen, bantu orang susah kempen, belajar kempen, semua kempen. Tapi jangan lupa munziran, kita juga kena bagi amaran kepada benda-benda mungkar dan maksiat. Kalau tidak, dia panggil pendakwah separuh jalan,
tidak lengkap. Saya cakap ajak orang buat baik, cuma saya nak apa ni, nak larang orang yang takut orang marah. Jangan sabar. Pendakwah mesti dua prinsip jalan serentak, basyiran wa naziran. Itu sifat para nabi, sifat para rasul yang diwarisi oleh kepada kita para pendakwah, kena ada dua-dua. Jangan kata iza anzartu nafartu. Kalau aku beri amaran, peringatan, tegur, masyarakat orang lari, kita nak kata apa? Orang nak lari, apa boleh buat? Tapi kalau kita tak tegur, siapa nak tegur? Sehingga kan ulama salah kata iza sakata ahlul haqqi, apabila orang yang tahu kebenaran diam, orang yang dalam mungkar menyangka mereka sudah betul. Sebab itulah kita ni para jemaah sekalian, kita jangan membiarkan benda-benda yang tak baik, menormalisasikan benda yang tak baik dalam masyarakat. Nanti lama-lama orang kata, okey je. Mari anak-anak kita membesar dalam suasana ni, bila dia tua esok, dia kata, ma sami'na bihaza. Kami tak dengar pun orang tua-tua dulu tegur. Kami tak dengar pun ustaz cakap tak baik. Kami tak dengar pun imam cakap. Kami tak dengar. Akhir sekali sudah menjadi satu budaya dalam masyarakat, benda yang tidak baik. Allahul musta'an. Yang kelima, tuan-tuan yang kelima, dalam kisah ini, kisah Nabi Lut ini terdapat dalam Al-Quran dalam beberapa wujuh mutanawiyah, beberapa sudut yang berbeza. Bagaimana kita nak kumpulkan satu kisah ya, kisah Nabi Lut, tapi dia punya cerita macam-macam. Tuan-tuan tengok, cerita ni ada dua perkara. Yang pertama, boleh jadi dia berulang. Mungkin diulang balik cerita. Ada kalanya dia tak berulang. Dia tak berulang. Contohnya kita kata, Allah Ta'ala sebut dalam kisah Lut, innakum la ta'tunal fahishah. Kamu melakukan perbuatan keji. Dalam ayat lain, suratul Namli ayat 54, ata'tunal fahisha. Apakah kamu, dalam bahasa tanya. Cerita sama, tapi ini cerita, yang ni ayat ini bertanya. Tengok, ini cara kita nak jamak di antara ayat-ayat kisah dalam Quran. Dia tidak bercanggah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ajar, bagi tahu kepada kita, wa antum tubsirun ma sabakum bi ahli minal alamin. Jadi ada kalanya ayat itu diulang balik dengan sebab nak sambung cerita, ataupun ayat yang tak boleh berulang, cerita tidak berulang, tapi kenapa lain? Maknanya ada kalanya dia sebut dengan makna. Maknanya begini, naqalahu bil makna. Cerita penceritaan, uslub tanya, itu bahasa Al-Quran tuan-tuan. Kerana itu dia tidak bercanggah fakta. Yang bercanggahnya, kalau otak kita tak dapat nak tadabbur ayat itu, nak tangkap. Ini dipanggil pentingnya ilmu tadabbur Quran. Kalau tidak, kenapa ayat ni sekali begini, kan? Maka ada kalanya ayat itu berulang, cerita juga berulang, ataupun kalau tak berulang, diriwayat dengan makna, dengan uslub tanya, uslub penceritaan. Ini dia panggil bahasa Al-Quran, i'jaz Al-Quran. Kita barulah orang tak jemu, ta'tuna rijala syahwatan, innakum la ta'tuna. Tengok, itu lain dia punya gaya bahasa. Allahu Akbar. Tuan-tuan, insya-Allah kita usahakan, dengan kita berdoa kepada Allah SWT, semoga pelajar kita yang istiqamah dengan kelas pengajian Al-Quran tadabbur kita ni, mudah-mudahan kita akan berhenti dengan mendapat kemanisan tadabbur Al-Quran untuk kita jadikan panduan dalam hidup, melayakkan kita mengatakan Al-Quran akan memimpin kami dalam kubur dan dibawa kepada Allah Azza wa Jalla, insya-Allah. Yang keenam, tidak terdapat dalam kisah Nabi Lut. Tadi saya sebut di muqaddimah, ni kita sebut di khatimah ni.
Tidak disebut dalam kisah Nabi Lut dakwah dia kepada tauhid, berbeza dengan Nabi Ibrahim dan Syuaib. Tuan-tuan dan puan-puan, Ibrahim duduk di Palestin, Syuaib di Madian, Lut di Sadum. Sekitar itu dekat-dekat semua tu. Waktu kami pergi melawat di Jordan, naik bas tak sampai setengah hari, orang tunjuk, ini Madian. Dia kata ini kubur Nabi Syuaib. Wallahu alam. Tuan-tuan, tanda dari sudut fakta sejarah, kubur yang betul-betul sahih atas dunia ini, makam Nabi SAW di Madinah. Itu je. Kubur Nabi-Nabi yang lain, kita kata wallahu alam, iya ke tidak. Sengoti ke tak sengoti, yang penting kita kata wallahu alam. Sebab Allah nak jaga kehormatan Nabi-Nabi supaya tidak dipermain-mainkan oleh orang. Baik. Berbezanya Nabi Syuaib dengan Nabi Ibrahim dengan Lut. Kenapa? Tulis. Ini kita tadabbur kat sini. Jawabnya li'anna Lutan, kerana Nabi Lut alaihissalam daripada kaum Nabi Ibrahim. Pada zaman dia, anak dia, sepupu dia pula, anak saudara dia, anak saudara, mari daripada kampung, daripada Babil. Wasabaqahu Ibrahim ila du'a li ibadati tauhid wa tauhidihi. Jadi Ibrahim telah pun menjalankan tugas tauhid daripada kampung lagi, daripada di Babil lagi, balah dengan ayah dia dah. Mari sini berkali lawan pula sini. Maka Nabi Ibrahim dan Syuaib zaman lain. Cuma kita khilaf dalam siri yang lepas, adakah dia pakcik yang mengawinkan bapa mertua Musa itu, adakah dia Syuaib atau orang lain? Itu yang khilaf ulama. Tapi tidak dengan zaman Nabi Ibrahim. Maka kita mengatakan, ulama mengatakan bahawa kedatangan Ibrahim selepas tidak ada lagi orang menyembah Allah Azza wa Jalla. Mana Ibrahim dilantik oleh Allah Ta'ala di zaman penuh dengan syirik. Sama juga bila lama tempoh orang terlupa pada tauhid, mari syirik, mari pula Nabi Syuaib. Adapun Lut, dia sezaman dengan Ibrahim, mana tugasan menyampaikan dakwah, menyampaikan tauhid itu telah dilakukan oleh Ibrahim. Nabi Lut sambung. Itu sebab Lut fokus kepada benda-benda keji, 3 perkara keji tadi, tapi tidak disebut zaman Nabi Ibrahim. Ibrahim tak berdepan dengan cerita-cerita ni, tapi dia berdepan dengan puak-puak syirik sampai dia kena bakar, dia kena halau keluar daripada negeri. Allahu Akbar. Yang ketujuh, innakum lata'tunal fahisyah. Kamu buat benda keji lah. Kata di ulama tadi, lilalatun ala anna kanat fahisyah indahum. Sebenarnya perbuatan sodomi ni perbuatan keji. Perbuatan keji. Jangan kata ada setengah orang ni benda ni tak jadi keji, tapi setelah ditegur oleh Nabi. Macam kita lagi ni, masyarakat. Masyarakat ni buat benda-benda yang pelik-pelik. Biasalah, satu normalisasi dalam masyarakat. Orang pun tak kata dia keji, tapi bila mari pendakwah yang lembek mulut, gatal lidah ni, duk tegur. Contohnya kita kata majlis perkahwinan lah, majlis perkahwinan. Satu kampung, satu daerah, semuanya guna khidmat pondan belaka. Untuk make up, untuk pelamin, untuk semualah, baju-baju ni. Habis rumah tu imam pun si make up bapak jantan ni juga mari. Tiba-tiba mari seorang ustaz yang celik mata menegur. Jadi nampaklah mungkar. Bukan begitu tuan-tuan. Benda mungkar tu sudah mungkar, sama ada ditegur atau tidak tegur. Cuma kadang-kadang bila ditegur baru orang kata rasa, mungkar benda ni, tak baik benda ni ya. Salah ni. Jadi kita kata, kalau benda salah tu salah lah, walaupun tidak ditegur oleh pendakwah. Tapi benda di dalam ayat ni Tuhan kata, innakum la ta'tunal fahisyah. Memang kamu buat benda keji. Jangan menyalahkan Nabi Lut. Yang ke-8, la ta'tunar rijal.
kamu mendatangi laki-laki. Abbara bil ityan. Allah Ta'ala guna kalimat ityan, mendatangi laki-laki. Dia tak guna jima' laki-laki ke perkata-perkataan yang huduh, keji kalau orang dengar. Tak ada. Jadi dalam Quran dia banyak guna. Tengok dalam surah Al-Baqarah, fa'tu harthakum anna syi'tum. Kan dalam surah apa ni, dalam bab puasa tu, fa'tu harthakum anna syi'tum. Kamu pergilah, datangilah kebun kamu di mana kamu nak. Ibarat kepada perhubungan suami isteri itu dengan apa? Dengan kebun. Allahu Akbar. Libasul lakum. Isteri kamu tu pakaian bagi kamu, kamu ni pakaian bagi dia. Makna bila kata pakaian, menutup kepentingan, menutup aurat, menutup kemaluan, menutup sejuk. Ini semua bahasa-bahasa Al-Quran. Maka jangan sekali-kali kita guna bahasa yang lucah, yang tidak baik didengari oleh masyarakat. Baiklah para pelajar, saya pindah kepada yang ke-9. Walutan ilqalib la ta'tun innakum la ta'tunal fahisha. Hei, buat benda keji, tak pernah orang buat mana ni. Fihi tasydidun fil inkar. Mengingkari dengan cara yang keras. Kita bayangkan lembut sentiasa. Jangan buat. Orang kata, lah. Tapi bila sekali-sekala kita kena kita kena jerkah juga. Barulah orang nampak, nampak sudah marah tak syalut. Biar nampak tasydid beringkar. Sebab apa? Sebab mereka telah mereka mencipta suatu perbuatan yang keji yang tak boleh dibuat oleh orang lain. Yang terakhir, para jemaah sekalian, puak-puak LGBT berani mencabar Nabi Lut dengan menyebut nama Allah. I'tina bi'azabillah. Lut, buat bagi azab Tuhan kalau betul-betul ada. Allahu Akbar. Ini tanda dia ziyadatun fil jur'ati, menambahkan keberanian mereka cabar sehingga disebut nama Allah. Maka itulah para ulama mengatakan mujarradul iman billah, semata-mata kata ya dengan Allah Ta'ala ni, kata saja Allah tapi tidak menyakit dengan hati, orang itu tidak jadi seorang yang mukmin. Ni ada barunya orang tanya soalan, dia pergi jumpa dengan seorang kawan dia, bukan Islam, non Muslim, dia sebut la ilaha illallah. Dia tanya saya, boleh ke Ustaz dia sebut la ilaha? Kata biar dia sebut je tu, dia tak yakin. Kalau yakin dia beriman. Cuba bagaimana kita nak cuit hati dia. Mu tahu Allah ya, kamu pandai sebut la ilaha illallah, kamu pandai sebut, kenapa kamu tidak yakin? Kenapa kamu tidak beriman? Kenapa? Jadi kita cuba tackle dia. Mudah-mudahan mereka ini kenal Allah betul-betul. Tapi setakat dia sebut nama Allah bukan jadi beriman. Habislah kita 10 faedah yang dapat kita kutip dalam siri kita ini. Alhamdulillah. Baik para pelajar sekalian, kita akan sambung lagi cerita Nabi Lut dalam ayat 31 dalam siri akan datang sehingga ayat 35 insyaallah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.